Jadi memahami keutamaan itu bukanlah suatu pilihan, tetapi ianya adalah suatu hajat, keperluan. Ya, dia bukan suatu option, tetapi dia adalah merupakan necessity, merupakan suatu keperluan ummah, ya, supaya tindakan-tindakan umat ini tepat pada masanya, tepat pada perkaranya, tepat pada sasarannya, ya. Jadi kata pengarang kita Dr. Yusuf Qaradawi dan terjemahkan oleh Ustaz Ahmad Nur Riyadi Asmawi, apabila setiap individu Muslim meninggalkan tugas, itu satu kesalahan lah. Sebab Nabi kata antum ala thughratin min thugharil Islam, setiap kamu berada di pos kawalan benteng Islam. Fala yu'tayanna ahadun min qibalikum, janganlah kamu menjadi punca bolos masuknya musuh sehingga dapat mengalahkan benteng Islam itu, ya, atau kama qala Rasul. Jadi apabila setiap individu Muslim meninggalkan tugas, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, misalnya bidang yang terkini soal vaksin, vaccination, bila tak ada umat ini yang terlibat di bidang itu misalnya, namun kita memerlukan, jadi apabila tidak ada di kalangan umat ini yang specialized, yang mengkhusus di pelbagai bidang ini, inna sa'yakum lasyatta, ya, sesungguhnya usaha kamu itu berbagai-bagai, perlu kepada kepelbagaian. Tak maunya satu je kita tu, kita tu sifatnya interdependent, saling perlu memerlukan. Dan kewajipan yang mesti dilakukannya, bila ditinggalkan kewajipan, lantas kepada siapa lagi maslahah, kepentingan, ya, muslimin hendak diserahkan. Bila kita tarik anak kita, ya, kita tarik umat ini, kita abaikan sebahagian bidang yang penting, ketenteraannya, teknologinya, ya, termasuklah soal microbiologinya, soal chemicalnya, industri. Jadi bila kita beri dan kita serahkan kepada orang yang bukan faham Islam, yang tak ada fikrah Islam, ataupun orang kafir, ya, sedangkan dia tidak friendly, tidak mesra Islam, jadi akhirnya kita serahkan maslahah ini kepada siapa? Sedangkan dalam kaedahnya ialah kita disuruh dar'ul mafasid wa jalbil masalih, cegah kefasadan dan usahakan mendapatkan kebaikan, maslahah, ya, masalih, perkara-perkara yang membawa maslahah, kebaikan, kepentingan umat. Jauhkan umat ini daripada kemudaratan. Jadi bila kita cuai di situ, akhirnya umat ini terdedah kepada darar, sedangkan kaedahnya la darara wala dirar. Hadis, ya, la darara wala dirar, tidak boleh menerima mudarat dan memudaratkan orang lain. Ini bermakna bahawa perlu kepada, kita kata, usaha, ikhtiar, sebagaimana sabda Nabi pernah menyatakan suatu kenyataan yang memotivasikan supaya kita ini menjadi tangan yang di atas, ya. Seorang sahabat, dia ni bawa balik lampu-lampu daripada Syam, daripada Syria, lalu dipasangnya di masjid Nabi. Udahlah terang masjid tu. Ada seorang yang negatif mindednya, pemikirannya begitu negatif, tak boleh nak terima pembaharuan dan perubahan. Dia marah sahabat yang bawa masuk, ya, lampu daripada Syam, ya. Diadunya kepada Rasul. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, dibawanya daripada Syam lampu, ya,
dalam masjidmu. Tak sepatutnya begitu. Nabi tidak terus bertindak. Nabi datang berisik dan menyiasat. Lalu Nabi panggil sahabat yang bawa lampu-lampu itu. Nabi doakan, nawwarallahu wajhaka alladhi nawwarta masjidi, atau kama qala Rasul. Moga-moga Allah memberikan cahaya kepada wajahmu, justru kamu telah memberikan cahaya kepada masjidku. Jadi kantoilah sahabat yang negative minded tadi, yang tak mahu perubahan ni tadi. Ya, terkejutlah dia kan, tengok-tengok respon Nabi positif. Kemudian yang negatif ini tiba-tiba buat satu kenyataan, kalau begitu ya Rasulullah, selepas ini kalau dia pergi lagi ke Syam, kita kirim banyak-banyak. Kita kirim banyak-banyak dari dia. Apa kata Nabi? Kalau begitulah sikapnya, kamu akan menjadi hamba kepada orang lain. Kalau begitulah sikapnya, kamu akan menjadi hamba kepada orang lain. Apa tu? Pemikiran keusahawanan, entrepreneurship. Umat ini tidak boleh selamanya menjadi pembeli, pengguna. Ya. Sepatutnya umat itu akhirnya menjadi pengusaha, pengeluar. Bukan asyik menjadi tangan yang di bawah pengguna dan pembeli, tapi akhirnya sepatutnya umat ini jadi pengeluar dan juga sebagai penjual. Apa kata Nabi? Kalau kamu kira nak berkirim untuk beli je daripada orang lain, kamu akan menjadi hamba kepada mereka. Ini pemikiran yang dinamik. Maksudnya umat ini sampai bila? Ya, sampai bila nak menjadi tangan yang di bawah? Jadi dia sepatutnya menjadi tangan yang di atas. Yadul ulia khairum min yadis sufla. Maknanya dia sepatutnya pengeluar, dia sepatutnya pembekal, dia sepatutnya penjual, bukan selamanya pembeli, pengguna. Jadi itu contoh bagaimana pemikiran Nabi ke arah masa depan, managing the future. Umat ini tak boleh selamanya bernostalgia dengan zaman keemasan silam, tapi tidak mencipta sejarah yang baru. Maksudnya kita suka membaca sejarah, tak apalah tu, tapi janganlah asyik membaca sejarah, tidak mencipta sejarah. Ibarat kita bawa mentokar, kira nengok cermin belakang macam. Tidak ke nak kadap ke depan? Tidak, awak nengok cermin je kata. Apa kepikirannya, ya. Jadi kita gemuk ada memperingati Isra' lah, memperingati hijrah lah, tak apalah peringat tu, tapi sebenarnya melihat cermin belakang itu untuk jalan ke depan. Ibarat dalam kita buat mentokar tadi lah, ya, nengok cermin belakang tu pasal nak kadap ke depan, tu nengok belakangnya apa kesudahnya. Itu falsafahnya lah, ya, ataupun bandingan analoginya, ya. Jadi katanya baginda SAW dan para sahabat telah diutuskan kepada umat manusia dengan membawa pengajaran, disebut umat manusia. Ukhrijat linnas kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita sebenarnya ditampilkan bukan untuk kita sahaja, umat Islam. Kita ditampilkan untuk umat manusia. Ya, jadi bila kita dengar bahawa pengeluar vaksin yang mula-mula kita dapat ni daripada orang Islam Turki yang duduk di Jerman, terasa sedap sikit. Tapi yang Sinovac, udah. Ya tak? Untuk yang katok kredit ni Sinovac lah. Katok kredit tu kita lah weh, ya tak? Itu pun yang yang Pfizer yang pertama ni udah berebut orang kaya yang jenis jalan luar negeri, demo ndak juga. Demo ndak sama dengan frontliner. Udah. Ada katok kredit ni Sinovac lah, ya tak? Jadi maksudnya apa tu? Maksudnya bagaimana kita kata bahawa apabila kita asyik menjadi tangan yang di bawah, ya. Jadi
kata Nabi, kamu akan menjadi hamba kepada mereka. Jadi Nabi mengajak supaya diubah pemikiran untuk menjadi tangan yang di atas, menjadi pembekal, menjadi pengusaha, menjadi pengeluar, bukan asyik menjadi pembeli, pengguna dan sebagainya. Ya.